hukum-hukum ni atas lidah Rasulnya. Atas lidah Rasulnya. Makna apa? Yang bawa hukum ni adalah Nabi SAW. Atas lidah Rasul. Rasul yang cerita kepada kita. Atas lidah Rasul ni pada ghalib lah. Pada ghalib dan pada kebanyakan. Tetapi terkadang agama yang dihantar kepada kita ni bukan atas lidah Rasul. Terkadang atas perbuatan Rasul. Atas lidah Rasul ni Nabi yang beritahu. Nabi yang beritahu. Atau qala Nabi SAW. Kadang-kadang bukan Nabi beritahu, Nabi buat. Tu Nabi buat. Jadi kata atas lidah Rasul, atas lidah Nabi kita ni, ini pada ghalib dan pada kebanyakan. Tapi terkadang dengan perbuatan Rasul. Agama dihantarkan oleh Allah bagi hambanya atas perbuatan Rasul. Kadang-kadang dengan diam Rasul. Rasul tak kata, Rasul tak buat, tapi Rasul diam. Takrir daripada Rasul dipanggil. Rasul diam. Itu pun agama juga tu. Rasul diam. Rasul tengok sahabat buat, Rasul tak komen apa-apa pun. Rasul tak kata apa-apa pun. Itu hukum agama tu. Mana kat agama mana? Rasul diam. Maknanya perkara tu dibenarkan pada syarak. Sebab apa? Sebab Rasul diam. Kita diam ni tak boleh nak kata lagi. Diam kita kena segang. Diam kita kena malu. Benda tu salah. Diam kita kerana kalau bunyikan jejak pula puyuk nasi kita. Tu diam kita. Adapun diam Rasul, kenapa? Kerana syarat membenarkan. Mana contoh diam Rasul? Nabi pernah tengok, Nabi pernah dengar sahabat dia bercakap dalam masjid, bercerita sejarah-sejarah lampau pada masa-masa jahiliah dulu. Dia cerita-cerita sejarah lampau ni ada perkara yang melucukan. Maka sahabat tadi ketawa dalam masjid. Dia bercerita bukan cerita agama, dia cerita sejarah lampau pada masa-masa dulu sebelum datang Islam, pada masa jahiliah. Tapi hak berlaku tu perkara yang melucukan. Maka sahabat pun ketawa. Nabi dengar, Nabi senyum. Nabi tidak bercakap. Nabi tidak kata awak bercakap boleh ke tak boleh. Dan Nabi pun tidak bercakap perkara tersebut. Tapi Nabi dengar sahabat bercakap perkara yang bukan agama dalam masjid sampai tahap berketawa. Tapi Nabi bukan kata diam, bahkan Nabi sendiri pun senyum. Ini dalil syariat agama kita diharuskan bercakap dunia dalam masjid Allah, dalam masjid. Ini dalil bahawa diharuskan. Faham tak? Ada pun zaman kita budak-budak tu aja dengarlah bercakap dunia dalam masjid 40 hari amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Itu hadis tidak ada asal, itu maudhu', tidak ada tu. Ini kita boleh buka dalam kitab Majmu' bagi Imam Nawawi. Dia ada 30 hukum berkaitan masjid dan dinakalkan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Afiq Islami dia. Didatangkan 30 ataupun 33 hukum berkaitan dengan masjid. Diambil hak Imam Nawawi dan kitab Majmu'. Diharuskan bercakap ke dunia dalam masjid. Diharus ni makna tak diharamkan. Bukan suruh cakap dunia dalam masjid. Yang salah faham ni. Nabi tak buat benda tu. Tapi Nabi tengok sahabat bercakap benda dunia dalam masjid sampai ketawa. Bukan Nabi larang, bukan Nabi diam, bahkan Nabi sendiri pun senyum. Itu dalil bahawa agama kita menetapkan harus. Adapun kalau dia ketawa, dia bercakap kuat, ganggu orang buat ibadah, ganggu orang semayang. Kalau ganggu semayang tu lain, kita ngaji Quran pun kalau ganggu orang semayang hukumnya haram. Ke boleh? Kita ngaji Quran, orang dalam semayang ganggu dia, boleh ke tak? Sebab tu kita kena berhalus sikit. Sebelum masa waktu ke, kita nak ngaji Quran ke, kita nak pasang kaset ke, dalam masjid kadang-kadang ada orang solat. Kita nak biar orang luar ni sedar, Zuhur nak masuk, ni asar nak masuk, pasang speaker luar. Apa nak pasang speaker dalam? Dalam masjid ada orang solat, ada orang iktikaf, ada orang duduk tengah buat ibadat. Kita nak peringat orang luar tu, Zuhur tak lama dah ni, asar tak lama dah ni, biar dia siap awal-awal. Bunyi orang ngaji Quran, bunyi pasang kaset. Untuk luar sudahlah, untuk dalam jangan ganggu.
Jangan ganggu dalam. Sebab kadang-kadang dalam masjid orang mari awal-awal dia semai sunat. Kita pasang kita mengaji ke Quran, kita pasang kaset ke, ganggu solat dia apa hukum? Sebab kita masjid ni hak apa panggil apa? Hak keutamaan kita jaga masjid adalah orang solat. Orang ngaji Quran pun, orang ada solat, dia kena selu ngaji Quran dia. Ngaji Quran dia ibadat juga. Masjid diutamakan kepada orang solat. Faham tak? Yang kita kata, mu mayang aku juga aku punya pasal. Mu ibadat aku ibadat juga. Tak, masjid diutamakan pada orang solat. Diutamakan pada orang solat. Sebab tu kalau kita sudah semayang, kita ada wirid, kemudian ada orang tambah rakaat, wirid kita jangan latah sangat. Sebab mereka ada baju ni mana nada kita rendah, orang pun dengar dah wirid kita cukup lah. Sebab ada orang tambah rakaat, kita wirid ni, sunat ni, orang semayang. Kita lebih utamakan kepentingan orang semayang ni masjid. Kita utamakan orang semayang. Lepas tu jangan kata pula, dah mari lewat buat apa? Masbuk semua tak apa. Orang wirid kuat, dia kata ganggu dia. Dah awak mari lambat. Dah kita utamakan dia. Faham tak? Yelah kita wirid biasa tak kuat, tak ganggu pun. Cuma kita beringat je lah. Kita beringat maknanya kita jaga orang solat. Ganggu orang solat, ngaji Quran sendiri pun hukumnya haram. Sama telah kita bercakap dalam masjid, kita ketawa dalam masjid, ganggu orang solat tu, tu salah lah tu. Ni kita cerita ni hukum asal dia, diharuskan. Sebab apa? Sebab Nabi diam. Sahabat bercakap sampai ketawa, bukan Nabi sendiri pun senyum. Kita panggil apa tu? Atah diam Rasul. Ni dia kata atah lidah Rasul. Atah ghalib, hak kebanyakan. Atah Rasul royak tu lidah, atah Rasul buat tu af'al dia panggil. Atah Rasul diam, mana apa? Hak Rasul hak apa? Takrir. Rasul diam atau mana apa? Rasul aku tu tak salah.